Azila minta Grace Joy semula. Okay, kita start. Cikgu nak terangkan apa itu teknologi emisi negatif. So gambar ini kabur, saya tak tahu pun, saya tak tahu kenapa ya kabur. Okay. Di sini ada 10 kaedah untuk teknologi emisi negatif. Apa itu teknologi emisi negatif? Ya, teknologi emisi negatif ialah teknologi yang menyingkirkan kandungan karbon dioksida dalam atmosfera. Sebelum ni kamu ada belajar tentang tapak tangan karbon kan? Tapak tangan karbon, salah satu langkah tapak tangan karbon ialah penyingkiran gas rumah hijau. So melalui teknologi emisi negatif. Okay, kita tengok setiap kaedah ni. Okay, direct air capture. Maksudnya penangkapan gas karbon dioksida secara langsung. Sucking carbon dioxide out of the air and either burying it underground or using it in chemical processes to make anything from plastic to fuel. Maksudnya menyedut gas karbon dioksida daripada udara ataupun menanam gas karbon dioksida itu di bawah tanah atau menggunakannya dalam proses kimia untuk menghasilkan barangan plastik ataupun bahan api. Direct air capture. Kaedah kedua, cloud treatment to increase alkalinity. So rawatan pada awan untuk meningkatkan kealkalian. Menambahkan alkali kepada awan ataupun ke laut untuk meningkatkan tindak balas untuk meningkatkan ketelarutan karbon dioksida dalam air. Sebab natrium hidroksida ia akan menyerap, berfungsi sebagai penyerap karbon dioksida. Masa you belajar PD3 kan, itu beberapa karbon natrium hidroksida masuk di dalam satu telangkup kaca kan, supaya gas karbon dioksida itu diserap, jadi pokok itu tak dapat jalankan fotosintesis. Tambahkan alkali ke awan maksudnya, ataupun ke laut untuk meningkatkan ketelarutan karbon dioksida di dalam air. So maksudnya apa? Laut itulah, laut itu dia tambahkan natrium hidroksida untuk supaya dapat menyerap lagi banyak gas karbon dioksida. Sebenarnya laut merupakan satu tempat semula jadi iaitu sinki karbon. Laut ialah sinki karbon yang menyingkirkan karbon dioksida di udara. Ketiga, melalui enhanced weathering. Dengan kaedah cuaca, spreading pulverized rocks. Maksudnya menaburkan, pulverized ialah serbuk. Menaburkan serbuk batu-batu ke dalam tanah atau ke dalam laut untuk ramp up ialah meningkatkan untuk meningkatkan proses dulu hawa tentang batu ini, iaitu
batu kan dia dari besar dia akan mengalami pengembangan pengejutan berjuta-juta kali ini. Akhirnya dia akan bereka, bila leka jadi sepihan, jadi semakin kecil, okay? So, proses ini, okay, proses batu ini ya, okay, dah jadi sepihan ini ia mengambil karbon dioksida dari atmosfera. Akhirnya dia akanlah masuk ke dalam laut bila dia larut ke dalam air sebagai bikarbonat. 4. Enhance ocean productivity. Cara ialah, okey, kan laut ada hidupnya mikroalga. Alga yang saiz sangat kecil itu kita kata mikro. Okay. Tambahkan besi ya, ataupun nitrogen ke dalam laut untuk meningkatkan kadar mikroalga ataupun tumbuhan yang mikroskopik ini berfotosintesis. Maka ia ini akan meningkatkan penyingkiran gas karbon dioksida di atmosfera. Penambahan besi dan nitrogen ke dalam laut akan meningkatkan kadar fotosintesis bagi mikroalga dan meningkatkan penyerapan gas karbon dioksida. Di sini kan laut ini sebagai sinki karbon. Laut ia boleh menyerap gas karbon dioksida. Kerana apa? Kerana di bawah laut ada banyak tumbuhan akuatik yang berfotosintesis. Okay? Contohnya alga, rumpai laut lah. Okay? Di mana dia berfotosintesis, dia menyerap gas karbon dioksida. Okay? Okay, melalui Blue Carbon Habitat Restoration, maksudnya apa? Pemeliharaan dan pemuliharaan kawasan pantai yang telah dimusnahkan ataupun habitat haiwan marine seperti sea marshes bermaksud kawasan paya masin di kawasan tanah yang lembap yang lembap separa lembap itu di tepi pantainya. Sana ada pokok bakau mangrove. Sea grass beds bermaksud rumpai di dasar laut. Maka ini semua dia perlu apa? Semua mereka akan menyerap gas karbon dioksida daripada udara. Dan mangrove ini dia punya daun hijau kan, dia pun jalani fotosintesis. Pakau, pokok pakau. Di paya masin, tanah itu menyerap, ingat semua tanah dia pun menyerap gas karbon dioksida. Kerana apa? Kan tanah itu bila tumbuhan mati kan, tumbuhan mati dia akan jadi biogesim. Biogesim jadi ialah organisma mati. Jadi dia kat mana? Dia ditanamlah di dalam tanah itu. Keenam, afforestation and reforestation. Afforestation bermaksud penanaman pokok di mana di kawasan yang tiada pokok. Di kawasan di mana sebelum ini memang tiada pokoknya. Dan afforestation ialah pemuliharaan ataupun penghutanan semula. Itu pemulihan satu kawasan di mana pokoknya telah ditebang ataupun dimusnahkan. Contohnya hutan yang telah diteroka, tanah yang telah dibuka itu dia tanam semula pokok. Panggil reforestation. Afforestation itu ialah mula-mula tak ada pokoknya dia tanam kat sana. Bukannya sudah ditebang baru tanam. Dia tanam banyak-banyak, jadilah tempat itu menjadi hutan. 7. Teknologi emisi negatif. Maksudnya apakah cara untuk menyingkirkan gas karbon dioksida dari atmosfera?
Okay, cara keenam, bioenergy with carbon capture and storage. Carbon capture and storage hari itu sudah belajar kan, iaitu istilahnya short form CCS, penyingkiran dan penyimpanan karbon. Capture, singkirkan dia capture dari udara, okay, menyingkirkan gas karbon dioksida dari udara dan dia simpan. Okay. Okay, guna cara apa? Bioenergy tenaga bio. Okay, maksudnya guna biojisim lah. Okay, okay, tanaman ini, okay, akhirnya dah mati kan. Dia sendiri akan menyimpan gas, dia akan menyimpan karbon. Okay? Dan apabila dia hidup kan, okay, kita jangan kata dia mati, kita kata bila dia hidup, okay? Dia hidup, dia jalani fotosintesis. Dia akan menyerap gas karbon dioksida di atmosfera. Okay? Apabila dia tumbuh. Dan apabila dia mati, kita gunakannya sebagai bahan api ya. Kita pakarkannya, okay, untuk tenaga lah. Contoh, stesen jana kuasa, dia bakarkan arang batu itu untuk jana tenaga elektrik. Okay, dan dia akan mengasingkan dan gas karbon dioksida itu dia asingkan, dia simpankan. Faham tak? Okay, gas karbon dioksida yang dibebaskan hasil daripada pembakaran biojisim ini bukannya dibebaskan terus ke atmosfera, tapi ia simpan. Dia ada dia punya teknologi yang kilang tu Itu gas asap dia bukan bebas ke atmosfera, dia simpan, okay? Simpan untuk proses kimia yang lain. Okay, mungkin bawah tanah dia ada gali satu tangki lah. So semua itu channel ke sana, simpan di sana. Jadi dia proses lah untuk buat benda lain. So, okay, nombor 8. Building with biomass. Okay. Biomass. Contoh produk kayu. Produk kayu. Guna plant-based material. Contoh lah, jangan guna simen lah. Guna itu kayu. Kayu untuk buat dinding. Guna kayu balak. So macam ini, dengan cara ini, kayu sendiri ialah biojisim kan. Jadi ia telah menyimpan karbon. Menyimpan karbon dalamnya. Selagi dia tidak dibakar, okay, dan rilis menjadi gas karbon dioksida, karbon itu simpan di dalam kayu itu. Okay. Kalau dibakar, ia akan jadi gas karbon dioksida, rilis balik ke atmosfera. Biochar, biochar. So burning biomass to create biochar and adding it to soil. Maksudnya ini arang Arang sebenarnya dibuat daripada kayu, daripada dahan. Itu pokok bakau kan. Dia punya itu dahan Dia pakar sampai dia jadi karbon. So dah jadi arang. So sepihan arang itu ialah baja tau. Okay. Dia dapat kalau letak kat tanah sembur kat tanah dia dapat menyerap karbon menyerap karbon dari atmosfera. Oh, ini cara penyingkiran karbon daripada udara. Okay, soil carbon sequestration. Sequestration bermaksud penyingkiran penyerapan dan pengasingan. Okay. Okay, dengan guna cara seperti kaedah pertanian yang moden okay. Contohlah memulihkan semula ni kawasan berumput. Okay. Dan juga kawasan paya. So dengan tasik-tasik ini
kena dipelihara lah. Sebab apa? Tasik ia boleh jadi tempat untuk aquaculture. Okay? Boleh tanam tumbuhan akuatik dan bawah ia boleh bela ikan. So ikan punya itu bahan kumuh lah. Dia akan jadi apa? Baja. So kena filter dulu. Filter dan jadikan baja untuk itu sayur-sayur lah hidup dalam air. Okay? So ini sedikit tentang maklumat tambahan tentang kaedah teknologi emisi negatif. Itu cara-cara untuk menyingkirkan gas karbon dioksida dari atmosfera. So sekarang kita pergi kepada perbincangan soalan SPS tu. Itu eco currency ya. Buku teks pun tak berapa jelaskan eco currency. So apa itu eco currency ya? Buku teks saya sikit-sikit ya. So kita tengok tu. Eco currency. Kamu tengok buka surat 1062. Kenapa saya nak terangkan eco currency? Kerana dalam DSKP kamu, dalam silibus kamu lah, sana kata perlu dijelaskan. Jadi saya tadi ada Google sikit lah. Okay. Info size eco currency, pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar memerlukan usaha global untuk mengurus sumber semula jadi. Oleh sebab itu, sejenis mata wang universal yang dikenali sebagai eco currency dicadangkan sebagai medium pertukaran dalam urusan jual beli dan menjadi satu daripada usaha untuk mengekalkan keseimbangan alam sekitar. Okay, so saya bagi contoh. Okay, yang ini adanya dah dijalankan lah di negara Jerman. Okay, seorang pengusaha kilang. Dia bina kilang kan. Dia nak buka membuka tanah bina kilang. Okay, bina dia buat reforestation. Okay, dia tanam semula pokok-pokok di sekeliling kilangnya. Okay, setiap pokok yang dia tanam tu ada nilainya. Okay, contoh dia setiap pokok ada nilainya. Dan dia boleh guna pokok itu, okay. Contohlah, berapa? 100,000 lah, satu pokok 100,000 eco currency. Maka dia boleh tukar kepada tengok mata wang negara itu guna apa. Okay. Contoh kalau itu adalah Denmark, dia ada mata wang dia kan. Guna itu euro ke, okay? Euro, dolar ke. Dan dia boleh tukar kepada mata wang yang digunakan negara itu dan untuk tolak cukai. Okay? Untuk deduct tax, tolak tax. Jadi, kalau dikira dia boleh jimat beberapa bilion dalam masa 10 tahun. Tengok lagi tu. Okay? Faham tak? Okay, setiap pokok yang dia tanam semula selepas dia bina kilang itu, setiap pokok ada nilainya. Ada eco currency-nya lah.
di mana dia boleh tukar kepada mata wang negara itu dan untuk tolak cukai. Okey, banyak boleh tolak Jadi inilah cara negara itu nak menggalakkan pemeliharaan dan pemulihan alam sekitar, untuk sektor perindustrian. Tadi Zego ada post itu dalam grup. Okey. Mesej ini. Mata wang untuk nilai alam sekitar. Okay, so projek eco-currency ini ia meneroka idea memperkenalkan mata wang yang lain untuk nilai persekitaran. Maksudnya dia dapat membantu dalam usaha global pemeliharaan dan pemeliharaan alam sekitar. Maksudnya selain mata wang negara yang digunakan oleh negara itu, dia ada eco-currency ini juga. Selain kalau kat US dia panggil US dollar kan. Kalau kat Europe, Eropah, Euro. Jepun, Yen. China panggil Yuan. Malaysia, RM. Britain, Pound. British Pound. Brazil, Riel. Dan lain-lain lah. Setiap negara ada dia punya mata wang. Yang lain-lain. So, terdapat juga eco-currency ini. Mata wang yang menyatakan nilai persekitaran. Ini tujuannya adalah mengatasi kekurangan perwakilan nilai-nilai persekitaran dalam bidang ekonomi. Maksudnya, bagaimana, dia nak memajukan bidang ekonomi tapi dia tak nak mengorbankan. Dia tak nak mengetepikan isu sosio-saintifik yang tengah berlaku. Dia nak mengatasi isu sosio-saintifik, maka dia introduce eco-currency ini lah. So you pada masa yang sama you dapat cari untung untuk ekonomi. Tetapi pada masa yang sama kalau you contribute kepada environment conservation for the environment, kamu dapat balik. Dapat balik lah. Maksudnya you dapat tolak tax. So bagi yang ini, sebenarnya ini ditulis kat Brazil punya, dia kata kat negara Brazil ada seorang petani panggil Alberto. Dia ada beli tanah lah, dia beli hutan hujan, rainforest, hutan hujan, rainforest lah, hutan hujan. Dia tak potong maksud dia tak tebang hutan itu, dia belinya. Maka dia ada nilai lah, dah simpanan nilai tertentu lah eco. So currency ini dia boleh convert kepada mata wang negaranya. So daripada menghadapi ada orang ni. Saya nak terangkan ini sebab ada cikgu baca pun tak faham tau. So pelajar mungkin tak faham. So saya terangkan dulu. Bermaksud apa? Kalau dia tak potong hutan hujannya, dia simpan lah sebab ada currency kan. Eco currency tu dapat convert kepada yang sebenar. Ada nilainya. Jadi daripada menghadapi delima untuk menebang pokok atau mendapatkan wang lah atau tidak memotong dan menyumbang kepada persekitaran lebih baik. Jadi dia tahu, kalau dia tak potong, dia terus increase dia punya value tau. Maka dia dapatlah melibatkan diri secara aktif lah dalam pemeliharaan dan pemulihan alam sekitar.
Okay? Jadi dia dapat currency itu, dia dapat digunakan dengan wang sebenar. So untuk menghasilkan lagi barangan lain, untuk meningkatkan mendapat faedah ekonomi untuk keluarganya. Maksudnya dia dapat tolak cukai, faham tak? Itu yang mereka nak, sebab cukai di luar negara sangat tinggi, dunia sangat tinggi. Kalau dapat tolak cukai, dia dah dah sangat membantu lah untuk ia punya bisnes. So cukai kertas bank bukan pada orang, tapi murah sangat rendah 0.005 sen. So maka akhirnya dia dapat jimat berapa? Oh, dia dapat jimat ratusan bilion setiap tahun. Bagus kan? Jadi mereka pun ada grup lah yang eco-currency ini. Mereka ada dia punya member punya. So member kat sana pun ada aktivitinya lah untuk terus memajukan ataupun dalam kegiatan memeliharaan dan pemulihaan sekitar. Ini sebab sedikit lah tentang eco-currency. Ada sikit tentang yang ini. Esei sudah buat kan? Jawapan saya pun rujuk belakang. Saya tengok jawapan So I buat slide supaya pelajar nampak pentingnya teknik menjawab itu. Bila nampak slide lain sikit. Dalam SPM soalan konsep takkan beritahu you. Yang pertama kena pasti maklumat, kedua dua ciri sepunya, ketiga contoh lain bukan contoh. Then the last, kelima tu konsep sebenar. Dia takkan bagi tahu you kena tulis poin-poin ini, you sendiri kena tahu poin-poin ini. Yang kamu harus tulis. Dan konsep sebenar, you just join dua ciri sepunya itu. Kesan rumah hijau ialah fenomena penambahan karbon dioksida di atmosfera dan haba diperangkap oleh karbon dioksida di atmosfera. Ataupun dan menyebabkan kenaikan suhu bumi atau pemanasan global. Just gabung dua ciri sepunya dah cukup. Tapi ciri sepunya yang kat konsep sebenar mesti yang telah anda tulis di sebelum itu. Jangan tulis yang lain tau. Mesti daripada ciri sepunya yang telah you mention kat part 2 itu. Kita start discuss SPS buka surah 42 dan objektif dan satu soalan struktur. Ni. Jadi pelajar perlu respon semasa berbincangan ni. Nak tengok kehadiran dahulu. 17 pelajar. Subang boleh baca yang pertama dan bagi jawapan. Muka soalan 42, soalan 1. Tak ada respon lah. Orang kedua, siapa? Christina, sila jawab soalan 1. Hello. Baca pernyataan itu dan katakan apakah benda itu. Nombor 1, organisma ini digunakan dalam teknologi emisi negatif untuk mengurangkan kandungan karbon dioksida di atmosfera. Mikroalga. Betul. Mikroalga ini bukan alga yang saiz mikroskopik sangat kecil.
yang hidup di laut. Ia menjalankan fotosintesis. Kalau ia kuantitinya sangat-sangat banyak, okay, berbilion-bilion ni, ia dapat menyerap banyak gas karbon dioksida. Okay, dari atmosfera. Ini cara menyingkirkanlah CO2 daripada atmosfera. Okey, baik. Kedua, Dimasri, boleh jawab? Kenderaan ini menggunakan dua atau lebih jenis kuasa seperti menggabungkan enjin petrol atau diesel dengan motor elektrik. Jawapan dia kereta hybrid. Yes, betul. Kereta hybrid dia ada dua jenis enjin petrol dan ada motor elektrik juga. Dengan cara ini dia dapat jimat petrol, maka kurangkan penggunaan bahan api. Alright. Okay, ketiga. Eileen? Tenaga cahaya ditukarkan kepada tenaga elektrik dan tenaga haba. Jawapan dia teknologi solar. Yes, betul. Itu sejenis tenaga boleh baharu guna panel suria ini boleh dicas semula apabila ada cahaya matahari. Keempat, Grace ada? Fusion Grace? Justin? Grace jawab tak? Biodiesel. Halo, siapa? Justin, sila jawab nombor 4. Bahan api ini boleh diperoleh dari tumbuhan atau kita semula ke atas minyak tumbuhan terpakai, biodiesel. Yes, biodiesel ini dia dibuat daripada itu ada belajar kan, ini form 4 punya benda lah. Daripada minyak ester dengan minyak sayuran. Tengok balik ya, saya tu sudah lupa. Biodiesel, methyl ester asid lemak dihasilkan daripada minyak sayuran. Maksudnya dia bukan saja benda ni, dia ada campur benda lain. Okay. Kelima, Li Jingru. Yang 5 menanam tumbuhan hijau pada bangunan untuk mengurangkan pembebasan gas rumah hijau. Bangunan hijau. Ya, okay. Indeks bangunan hijau dia ada ciri-ciri inilah Selain daripada dia ada sistem saluran di mana dia recycle itu air hujan kan untuk kegunaan sistem saluran. Dia juga tanam pokok-pokok tumbuhan-tumbuhan hijau di atas bumbung di sekeliling bangunan. Okey, keenam. Grace, sila jawab ini. 老师 ，Grace 的 WiFi 很累哈。
听不到。哦，双音eh? Gas rumah hijau di udara disingkirkan dengan menanam lebih banyak tumbuhan hijau. Emisi sifar karbon. Okay, betul. Zero carbon emission. Later saya cari YouTube ada benda ni dah. Video tentang zero carbon emission. Soalan objektif yang pertama, Mira, Gas yang manakah menyebabkan pemanasan global? D. Karbon dioksida. okay, betul. Gas rumah hijau yang utama. Nombor 2, Nafisa, Fenomena yang manakah menyebabkan peningkatan suhu dunia? D. Kesan rumah hijau. ya betul. Kesan rumah hijau menyebabkan pemanasan global. Okay. Okay, ketiga, Fatin, Antara berikut, yang manakah kesan mikroplastik terhadap organisma akuatik? B. Membunuh organisma akuatik yang memakainya. ya. Mikroplastik ini akan masuk dalam salur pencernaannya, menjadikan dia mati ya. Kalau besar, akhirnya tercekik, haiwan pun mati. Kalau terkumpul dalam badan boleh jadi kanser. Okay, antara yang berikut. Aisyah, nombor 4. Antara yang berikut, yang manakah punca pencemaran tanah? 1. Penggunaan baja. 2. Penyanghutanan. 3. Aktiviti pelombongan. 4. Sisa industri. D. 1, 2, 3, 4. Okay. Betul. Penggunaan baja ini yang berlebihan boleh menyebabkan ion fosfat dan ion nitrat larut resap melalui air masuk ke dalam badan air, masuk ke dalam perairan seperti tasik dan akan menggalakkan pertumbuhan alga yang pesat kerana neutron berlebihan. Pertumbuhan alga besar akan menggunakan gas oksigen di dalamnya untuk proses penguraian organisma mati. Bakteria dia pun menjalankan respirasi, mikroorganisma di dalamnya menjalankan respirasi pun mengambil oksigen, maka ia bersaing. Ikan bersaing dengan bakteria pengurai yang bertindak dalam penguraian untuk oksigen. Akhirnya ikan mati kerana oksigen semakin kurang. Bakteria dia sangat kuat, dia tak senang mati punya kerana bakteria dia boleh hidup dalam keadaan yang kurang oksigen. So ini ialah fenomena ataupun yang dinamakan sebagai eutrofikasi. Eutrofikasi berlaku. Penyanghutanan pokok ditebang, jadi gas karbon dioksida tak boleh diserap, maka semakin banyaklah di atmosfera menjadikan kesan rumah hijau. Aktiviti pelombongan, pencemaran tanah, sisa industri. Bagaimana penyanghutanan menjadikan pencemaran tanah?
Ada idea tak? Apa kaitan pencemaran tanah dengan, sebab di sini nombor 2 dia semua kena betul, kan? Tapi dalam buku teks tak ada ni. Kalau kita biarkan ni, kalau dikata pencemaran udara, kalau ini lebih sesuai kan? Ada kaitan dengan pencemaran udara. Okey, kelima. Seru. Antara gas yang berikut yang manakah larut dalam air hujan membentuk hujan asid? D. Ozon, nitrogen dioksida, sulfur dioksida, dan karbon monoksida. Sulfur, ozon boleh ke? Ozon ni ada kaitan dengan penipisan lapisan ozon. Jawapan semua Saya rasa jawapan C. Jawapan C. Jawapan buku sudah salah ni. Gas nitrogen dioksida dan sulfur dioksida. Dua sahaja. Okay, next. Keenam, Bunsun Wei. Antara bahan pencemar berikut yang manakah boleh menutup liang stoma tumbuhan dan menjejaskan proses fotosintesis pada tumbuhan hijau? Point. Jelaga. Okey, jelaga. Jelaga. Yalah, jelaga dia ada particles seperti debu, partikel-partikel mikro yang kecil daripada pembakaran terbuka tu. Contoh karbon. So ini boleh menutup stoma, lem-lem stoma tumbuhan menyebabkan fotosintesis ni, kadar fotosintesis berkurang. Akhirnya ia akan mati tumbuhan tu. Nombor 7, Zakira, sila. Yang manakah tidak diakibatkan oleh pencemaran alam sekitar? Manakah bukan kesan pencemaran alam sekitar? Ziwang. Yes. Soalan 7. Dongki. Populasi binatang liar bertambah. Ya, okey. Ini adalah mungkin so kita mesti pilih yang kesan yang negatif. Kenapa jadi itu? Okey, kedua.
Soal next Christina, nombor 8 ni. Seorang peternak ayam sentiasa membuang bangkai ayam ternakannya ke dalam sungai. Apakah yang boleh berlaku pada sungai tersebut? B. BOD air bertambah. Betul. Okay. Biochemical oxygen demand air bertambah. Kerana proses penguraian oleh bakteria dalam air itu, ia akan menggunakan gas oksigen dalam proses penguraian organisma mati. Bila BOD air bertambah, kalau dia masukkan penunjuk oksigen larutan metalina biru, kadar warna metalina biru dilunturkan akan semakin cepatlah kalau BOD air bertambah. Ke soalan ini. Soalan yang terakhir, struktur. Jarak satu menunjukkan nilai pH sebatang sungai mengikut jaraknya dari sebuah kilang. 10 meter dari rumahnya dari kilang, pH air sangat tercemar. pH 1. Air asid. Bila jauh sikit, kepekatan asid tu dah berkurang lah. Tapi masih berasid, 2. Bahaya lah. 20, ni 3. So tinggal kat tempat macam ini, memang tak boleh nak hidup lah. 25, 4. Bila dah jauh, 30 meter tu, dari kilang tu, masih berasid 5. Dengan menggunakan data-data dan jadual satu, lukis satu graf jarak, iaitu graf garis ni, dari jarak dari kilang melawat nilai pH air. Di sini tentukan pemboleh ubah daripada jadual ini. Jarak dari kilang yang mempengaruhi nilai pH. So, jarak dari kilang yang pemboleh ubah dimanipulasikan, nilai pH yang pemboleh ubah bergerak laras. Tak perlu sambungkan dari kosong sini sebab memang tak capai. Ini garis lurus, sambung guna pembaris. Daripada graf, nyatakan hubungan antara jarak dari kilang dengan nilai pH air sungai. Kamu mesti nyatakan hubungan antara PM dengan PB. Sekiranya dalam soalan, bukan soalan ini lah, ada soalan di mana dia PM dengan PB dengan PM. Jadi dalam jawapan you kena terbalikkan. Selalu ialah hubungan antara PM dengan PB. Ibu Asri, boleh cuba? Semakin dekat kepada kilang, semakin rendah nilai pH sungai. Okey, betul. Atau guna apabila, maka apabila jarak dari kilang semakin jauh, maka nilai pH air semakin meningkat. Ataupun apabila jarak dari kilang semakin dekat, maka nilai pH air menurun. Betul. So, kata hubung apabila, maka juga dituksikan hubungan antara jarak dari kilang dengan keasidan air sungai. Elin? Semakin dekat jarak dari kilang, semakin berasid air sungai. Yes, betul. Nilai pH semakin rendah bermaksud semakin berasid air itu. Baik.
Sila nyatakan punca pencemaran air. Justin, boleh try ini. Pembuangan sisa industri ke dalam sungai. Okay, yes, betul. Pembuangan sisa industri ke dalam sungai merupakan punca pencemaran air yang paling utama. Terima kasih kepada kehadiran anda semua, 17 pelajar. So, semua cikgu akan rekodkan. You cukup 15 kali akan dapat satu token. Hadiah cikgu akan bagi bila naik sekolah. Jadi, siapkan ini semua then sendkan gambar-gambar ataupun you boleh buat PDF, semua gambar itu buat dalam PDF, masuk dalam Google Classroom tu. Terima kasih. Kita jumpa lagi sesi PDBA pada hari Khamis untuk bab yang lain. Thank you. See you. Bye. Terima kasih cikgu. Bye. Okay, sama-sama. Bye-bye. Okay.